Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Afrika Selatan mencatatkan rekod baharu kes harian COVID-19 apabila melaporkan 26,000 kes positif pada Sabtu. Ia merupakan rekod kedua dicatatkan dalam tempoh beberapa hari ketika negara itu bertengkus lumus menangani gelombang ketiga penularan. Menurut statistik yang dikeluarkan Jabatan Kesihatan, pertambahan kes itu menjadikan keseluruhan lebih 2 juta kes dilaporkan di negara berkenaan dengan 61,500 kematian. Lonjakan kes di Afrika itu menyebabkan sistem kesihatan semakin lumpuh sehingga memaksa kerajaan mengenakan sekatan pergerakan bersasar. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Habsyah EHRC menyokong gesaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar langkah segera diambil bagi melindungi dan membantu orang awam di Tigray. Gesaan dibuat ketika kebanyakan infrastruktur utama di wilayah itu musnah selain ancaman kebeluran akibat konflik yang berlarutan selama 8 bulan. Dalam pada itu, konvoi terdiri daripada 34 trak yang membawa bantuan makanan kepada penduduk Tigray terkandas di pusat pemeriksaan yang dikendalikan tentera bersekutu kerajaan Amhara. Ia selepas menunggu selama 4 hari di pusat pemeriksaan tanpa dibenarkan masuk ke wilayah Tigray. Setiap trak program makanan sedunia itu membawa 43 tan makanan. PBB sebelum ini melaporkan kekurangan bekalan makanan semakin serius sejak lebih 2 minggu lalu. Kira-kira 400,000 penduduk Tigray diancam kebeluran. Taufan Elsa membadai beberapa kawasan di Republik Dominika dan selatan Haiti dengan membawa hujan lebat dan angin kencang. Pengarah Agensi Pelindungan Awam Haiti, Jerry Chandler, bagaimanapun berkata setakat ini tiada laporan kerosakan diterima. Sebelum ini, amaran taufan dikeluarkan di selatan Haiti dari Port-au-Prince hingga ke sempadan Republik Dominika. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat pula memaklumkan Elsa kategori Taufan 1 membawa angin 110 km sejam ketika membadai selatan Haiti, menurunkan kekuatan kepada ribut tropika ketika dikesan bergerak ke arah barat Laut Haiti dengan kekuatan 45 km sejam. Elsa secara beransur-ansur melemah pada Ahad dan Isnin ketika ia terus menuju ke arah Jamaica, Cuba dan Florida, Amerika Syarikat. Dalam pada itu, Elsa yang diramal membadai Florida pada Selasa memaksa operasi mencari mangsa yang masih hilang dalam runtuhan pangsapuri 12 tingkat di Florida dihentikan sementara. Ia bagi membolehkan persediaan untuk merobohkan sebahagian dinding bangunan yang tidak selamat dilakukan segera. Datuk Bandar Miami-Dade Daniela Levin-Shava berkata 121 orang masih lagi hilang selepas 9 hari Champlain Tower South itu runtuh. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mayat di bawah runtuhan pada Sabtu, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 24 orang. Serangan siber ransomware terhadap perisian syarikat teknologi maklumat IT Amerika Syarikat KSA menjejaskan 1,000 syarikat perniagaan. Ini termasuk rangkaian pasaraya terbesar Sweden, Coop, yang mengumumkan penutupan sementara kira-kira 800 cawangannya. Menurut firma keselamatan siber Huntress Labs, penggodam berjaya memanipulasi dan mengunci data perisian khas VSA melibatkan lebih 1,000 syarikat. Ia dipercayai dilakukan penggodam yang berpangkalan di Rusia. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden telah mengarahkan siasatan penuh dilakukan segera. Jika andaian tersebut terbukti benar, beliau akan membawa perkara itu dalam perbincangan dengan rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin. Akhir sekali, sukan bola sepak Euro 2020. England mara penuh bergaya setelah menundukkan Ukraine 4-0 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Stadio Olimpico Rome awal pagi tadi, sekaligus menjadi pasukan yang mengisi slot terakhir peringkat separuh akhir Euro 2020. Gol skuad Three Lions dijaringkan Harry Maguire dan Jordan Henderson serta 2 daripadanya disumbangkan oleh Harry Kane. Manakala di Baku, Denmark mengalahkan Republik Czech 2-1. Gol Denmark dijaringkan Thomas Delaney pada minit ke-5 dan Kasper Dolberg pada minit ke-42.
England bakal membuat perhitungan dengan Denmark di peringkat separuh akhir. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Wembley 8 Julai ini. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.